Assalamualaikum, apa khabar? Hanif Suhaib dari Karita.my. Minggu ni kita ada special sikit untuk anda semua. Kat depan kita ada Mercedes AMG A35 sedan, dan kalau anda tak tahu, ini merupakan model yang telah dibawa masuk oleh Mercedes-Benz Malaysia pada tahun 2019, dan baru kali ini kita diberikan peluang untuk pandu uji sedan ataupun model AMG yang paling mampu milik. Anda boleh beli dengan harga bawah RM350,000. Jom kita tengok apa yang special kat model ni. Kalau ikutkan dalam banyak-banyak model Mercedes yang ada kat pasaran Malaysia ni, A-Class ni senang cerita merupakan Mercedes-Benz yang paling kecil dan yang paling mampu milik lah, anda boleh beli. Ikut pada dimensi, dia lebih kepada model-model segmen C yang lain seperti Honda Civic ataupun Toyota Corolla ataupun Mazda 3. Tapi kalau ikut pada sedan ataupun versi yang berprestasi tinggi macam A35 kat belakang kita tu, kita mungkin lebih sesuai compare dia dengan Honda Civic Type R lah. Dari segi dimensi, dia membawakan panjang sekitar 4,559 mm, sementara lebar pula 1,796 mm, tinggi 1,411 mm, manakala jarak antara roda ataupun wheelbase dia adalah sepanjang 2,729 mm. Kalau kita banding dengan Civic Type R, dia punya wheelbase ni lagi panjang sikit lah daripada Civic Type R. Sama macam A200 sedan yang lain, dia datang dengan kargo sebesar 420 liter kat bahagian belakang sana tu. Daripada segi luaran, dia datang dengan kemasan yang cukup agresif. Dia punya bumper tu memang nampak agresif gila lah. Grill tu dia datang dengan kemasan garisan berkembar tu. Ini membezakan antara A35 dengan A200 yang kita test hari tu. Dia punya bahagian bawah pun boleh tahan agak agresif ke. Kalau tidak, bahagian ni kosong sebenarnya. Cuba dia tambah dengan ni sikit. Lampu LED multi-beam Mercedes-Benz ini merupakan lampu standard, datang dengan ciri lampu suluhan tinggi adaptif. Yang paling special adalah ini dia. Rim 19 inci yang dibaluti tayar Pirelli P0 bersaiz 235/35R19. Sistem pacuan adalah semua roda 4matic. Kita cakap pasal enjin pula. Senang cerita. Kalau untuk model yang AMG bertaraf rendah macam AMG 35 ni, dia datang dengan enjin M260. Kalau anda mengikuti rapat spesifikasi kereta yang dibawakan oleh Mercedes-Benz, enjin M260 4 silinder sebaris turbo ini sama saja digunakan pada contohnya Mercedes GLB 250 4matic yang saya dah test drive hari itu. Kalau dalam model GLB 250, dia menghasilkan 221 HP, 350 Nm, dan pecutan 0 ke 100 mengambil masa kira-kira 6.9 saat. Tapi untuk AMG A35, enjin yang sama, cuma dia tambah lagi output menjadi 302 HP dan 400 Nm. Transmisi pula adalah AMG Speed Shift DCT 7 nisbah kelajuan. Macam saya cakap tadi, sistem pacuan adalah semua roda 4matic dan 0 to 100 hanya mengambil masa sekitar 4.8 saat sahaja. Laju tu. Dari segi suspensi, Mercedes AMG A35 sedan ni datang standard dengan sistem suspensi adaptif AMG Ride Control. So anda boleh kawal mengikut mod pemanduan yang anda inginkan. Ada mod normal, mod comfort ataupun individual ataupun sport ataupun sport plus. Sistem brake yang datang pada AMG A35 ni terdiri daripada angkup brake 4 omboh di bahagian hadapan. Saiz rotor pula adalah 350 mm, sementara bahagian belakang si angkup brake 1 omboh dan cakera 330 mm.
Okay, sama macam A200 ataupun A250. Okay, sedan A35 AMG ni pun datang dengan konfigurasi papan pemuka yang lebih kurang serupa. Okay, bahagian depan ni ada iPad 2 ketul. So dia punya skrin bersaiz 10.25 inci, lengkap dengan MBUX punya sistem operasi. Yang paling penting untuk AMG A35 ni datang dengan roda steering AMG Performance dengan balutan kulit napa dan juga microfiber ni. Sedap lah kita pegang kan. Okey, tempat duduk pun lebih kurang sama. Okey, datang dengan tempat duduk sport. So dia ada larasan berkuasa elektrik dengan ciri memori. Dia boleh ingat lah kedudukan. Kalau contohnya lepas ni bini nak bawa, bolehlah adjust. So tekan memori, dia akan save untuk anda. Okey, selain daripada itu, dia ada juga trim aluminium hitam tu dekat bahagian depan. AMG nampak logo dia tu. Okey, yang paling penting, kalau model-model pantas ni dia datang dengan tali pinggang color merah ni lah. Nampaklah sporty sikit kan. So yang benda yang saya paling suka dekat AMG A35 ni adalah sistem paparan head up. Okay, dia datang dengan sistem paparan head up secara standard. Okay, bila kita start kereta, kalau anda nampak tu dekat ujung tu, so paparan ni anda boleh tukar nak apa, dia ada beberapa setting dia tu. Dan saya paling suka yang ni lah, dia ada meter RPM dan ada meter jarak dengan kenderaan hadapan. So dia ada 0 meter, 50 meter dan 100 meter. So dia boleh mengagak jarak, dia boleh bagi tahulah. So kalau dah dekat sangat, dia akan bagi amaran lah. Sebab kereta ni dia ada sistem brake emergency kecemasan ataupun AEB. So bila mana anda terleka sikit apa, dia akan bagi amaran. So kalau tak sempat juga, dia akan brake sendiri. So kereta ni memang boleh kita katakan kelengkapan keselamatan dia boleh tahan jugalah untuk sebuah kereta performance kan. Okey, untuk mod pemanduan Mercedes AMG A35 ni, dia datang dengan beberapa mod pemanduan yang anda boleh pilih. Dekat bahagian sini ni, bahagian tengah ni, kita ada first of all ialah slippery. Ini jalan bersaji. Individual kita boleh tetapkan sendiri input engine macam mana. Comfort untuk kegunaan seharian di dalam bandar. Okay, mod sport ni macam biasalah untuk karakteristik yang lebih sporty. Sport plus lagi sport. Kita pernah lama ni tak jalan kat area Putrajaya ni kan, sebab daripada PKP tu dulu. Sebab banyak sangat roadblock, saya pun malas nak tempuh banyak sangat roadblock. So kali ni kita dah macam free sikit, so kita bolehlah masuk Putrajaya kejap. Kita test kereta ni macam mana. Dan kalau anda pernah ikut video pandu uji saya sebelum ni, kita pernah dapat Mercedes A200 Progressive Line. Okay, yang saya nyanyi seorang-seorang kat tengah-tengah padang tu sebab tiba hujan pula. So daripada A200 Progressive Line, kita naik sikit pada Mercedes AMG A35 4MATIC Sedan. Kalau ikutkan dimensi lebih kurang sama je. Cuma daripada segi penampilan, saya suka sebab dia memberikan penampilan yang sporty tapi tak melebih-lebih. Dia tak adalah bukaan yang melampau-lampau. Okay, dia punya rekaan bahagian depan, belakang pun cukup nice. Yang saya suka perkataan, tak adalah nak kata minimalis, tapi dia punya rekaan tu boleh dikatakan agak simple untuk sebuah kereta yang cukup sporty. Okay, kalau kita banding dengan A200, sebelum ni saya sebenarnya komplain A200 tu sebab kalau dalam keadaan pemanduan melebihi 120 km per jam, kita dah boleh rasa tahap gegaran. Padahal dia bukanlah enjin 3 silinder pun, kalau tak silap. Dia cuma enjin 1.3 turbo. Tapi entah kenapa, saya tak tahu apa tetapan yang datang pada Mercedes A200 tu. Tapi bila lepas daripada 120 km per jam, dia boleh rasa gegaran. Tapi expectation yang saya dapat pada A200 tu, alhamdulillah tak ada pada AMG A35 sedan ni. Sebab dia dah refine gila-gila. Okay, dia punya steering feeling pun boleh dikatakan agak berat sebab dia datang dengan sistem steering electromechanical. Lepas tu dia punya rekaan pun boleh tahan cukup sedap untuk dipegang.
Okey, daripada segi pemanduan atas lebuh raya lebih daripada 120 km per jam. So dia punya pemanduan tu memang rasa lagi planted, lagi melekat. Kalau dekat selekoh tu lagi lah kita boleh rasa dia melekat kat selekoh tu. Okey. Lepas tu lebih daripada 120 km per jam kita dah tak ada rasa dah gegaran-gegaran yang ada pada A200 tu. Memang saya kira A200 tu satu package yang tak sepatutnya Mercedes buat. So kalau boleh benda yang sama buat je balik kat A200 tu daripada sedan ni, sebab saya rasa ni lagi refine tau. Lagi sedap untuk dipandu untuk kegunaan seharian. Kalau sebelum ni kita dah pernah test A200 dan yang baru-baru ni kita dah test GLB Class ataupun crossover GLB tu. Okey, kalau A-Class, GLB dan ini pun A-Class sedan ni, masing-masing semua datangkan dengan tetapan konfigurasi papan pemuka yang lebih kurang sepesen. Sebab dia datang dengan iPad 2 ketul kat depan ni. Saya memang sebenarnya tak berapa suka sangat dengan kehadiran skrin yang besar. Saya lagi suka paparan analog sebenarnya. Tu lagi dekat dengan jiwa. Tapi saya boleh puji satu benda yang Mercedes bawakan pada A-Class ke ataupun A35 AMG ni ke ataupun GLB ke adalah dia punya resolusi skrin tu yang boleh dikatakan agak jelas. Kita boleh nampak sebiji-sebiji. Tak ada sebarang kecacatan pada font dia punya tu, tak ada langsung. Okey. Dan yang paling jelas kelihatan adalah paparan kamera undur lah. Cuma yang ni dia tak ada kamera 360, dia ada kamera undur. Tapi paparan kamera undur yang diberikan pada AMG A35 ni boleh dikatakan agak sharp juga sebenarnya. Saya pun memang agak impress dengan apa yang package yang ditawarkan oleh Mercedes AMG A35 ni. Okay, kalau ada orang yang berjerawat duduk kat belakang tu, kita boleh nampak sebiji-sebiji jerawat dia tu. Tu betapa jelasnya dia punya sistem kamera yang datang pada AMG A35 ni ataupun A-Class ataupun GLB Class dan sebagainya. Okey, kita sentuh soal enjin pula kan. Yang tadi kita dah tengok dia datang dengan enjin berkod M260, enjin yang sama digunakan pada model GLB Class. Okey, kalau GLB Class tu datang dengan output yang lebih rendah. Okey, tapi dia punya dengan padanan badan crossover yang boleh tahan agak besar tu untuk sebuah GLB Class, saya tak rasakan ia enjin tu underpowered. Memang enjin tu boleh dikatakan agak sesuai untuk digunakan seharian. Tapi untuk AMG A35 ni, enjin M260 tu dia dah bagi sedikit talaan. So dia boleh bagi kuasa 302 HP dan 400 Nm. So digandingkan pula dengan sistem transmisi AMG Speed Shift. So dia punya pecutan tu kita dah boleh lagi rasa lagi ketara tau. Sebab cepat je sampai 1.4. Tapi untuk kali ni kita tak boleh nak langgar pantang lagi. Kereta ni kalau tak masih dalam pantang tak lebih lagi pada 400 km ni pun sebenarnya. So kita tak boleh nak bawa laju sangat. So kalau ada king yang mencabar kat belakang tu, saya bagi laluan je lah. Tapi in term of driving memang saya rasa ini satu package yang cukup berkuasa. Tapi kita still lagi boleh kawal skill pemanduan tu. Kalau anda jenis yang dah biasa bawa kereta-kereta yang besar, dia punya kuasa tu still kita boleh kawal lagi. Tapi kalau bagi mereka yang masih lagi tak biasa dengan enjin yang terlalu berkuasa ni, so dia ada mode individual tu, anda sendiri boleh tetapkan dia punya output tu kepada reduce. So dia punya kehendak nak pergi tu dia dah kurangkan sikit. So dia lebih sesuai lah untuk kegunaan seharian. Sebab saya perasan bila saya masuk pada mode individual ni, pemanduan di dalam tempat parking tu dia dah jadi lagi smooth, lagi lancar. Dia tak adalah terasa macam nak pergi tentu-tentu kan. So kita tekan sikit dia terus pergi. Dalam mode individual ni saya boleh rasa dia punya output tu dia dah kurangkan sikit. So kita boleh senang kawal kereta ni.
Tapi bagi mereka yang dah biasa, tak ada masalah pun sebenarnya. Okay, tadi kita dah sebut benda-benda yang saya suka pasal AMG A35 ni. So ada benda-benda yang saya tak berapa senang ataupun kurang dengan AMG A35 ni. Satu benda dia adalah tetapan suspensi adaptif tu. Walaupun dia datang dengan beberapa tetapan, kita boleh tengok kat sini. Dia ada slippery, individual. Kalau untuk pemanduan yang biasa, kita boleh mode comfort kan. So dalam keadaan mode comfort ni, dia sebenarnya sepatutnya direka untuk kegunaan seharian lah. Untuk kita rasa lebih selesa guna atas jalan-jalan biasa ataupun jalan-jalan yang sedikit kasar sebagainya kan. Tapi untuk AMG A35 ni, tetapan mode comfort ni boleh dikatakan agak keras jugalah. Macam anda tak boleh rasalah selesa seperti sebuah Mercedes-Benz yang lain. Dia punya keras tu dia lebih kepada untuk pemanduan yang lebih sporty. Cuma kalau kita dah masuk pada mode yang sport lagi, masuk pada mode sport, dia punya tetapan tu dia lagi keras lah. So lagi sesuai untuk kita buat pemanduan yang lebih menghujakan. Tapi kalau kita dah masuk balik pada mode comfort ni, dia punya tetapan tu, kalau untuk jalan raya yang biasa, yang jika anda duduk tempat-tempat yang mahal, so anda tak terasa lah dia punya keras tu sampai terlalu tak selesa. Tapi kalau macam saya yang duduk kat Kelang tu, dia tak boleh lah untuk gunakan kat jalan tu. Sebab dia punya keras tu bagi saya dah macam jadi tak selesa sikit lah. Bukan nak kata tak selesa langsung, sebab sebelum ni saya dah pernah test drive satu kereta plug-in hybrid di mana dia punya spesifikasi tu tak pada sport langsung pun sebenarnya, tapi dia punya tetapan dalam mode normal tu lagi keras daripada mode comfort yang datang pada AMG A35 ni. So bagi saya untuk pendapat peribadi lah, saya tak berapa gemar sangat dia punya tetapan suspensi tu. Tapi kalau anda duduk di tempat yang tak banyak sangat lubang ataupun jalan dia memang smooth, rata, dia punya JKR pun memang rajin buat kerja, so AMG A35 ni sangatlah sesuai digunakan. Tapi untuk mereka yang duduk Kelang macam saya tu, tak salah. Bagi mereka yang nak ada keinginan nak memasuki dunia AMG, dunia yang berprestasi tinggi pada harga yang boleh dikatakan agak mampu milik, sedan Mercedes AMG A35 4MATIC ini salah satu pilihan yang boleh dan sesuai untuk dipertimbangkan, sebab harga jualan dia bermula dari RM348,888. Untuk sebuah pakej AMG yang mampu milik, ada pacuan semua roda, ada enjin yang berkuasa, ada tambahan boot 420 liter kat belakang. Sebab apa? Untuk versi A35 hatchback dia dah jadi lagi mahal sikit, di 379,888. Tapi kalau anda jenis yang memerlukan sebuah kereta yang sesuai untuk kegunaan seharian, yang lebih selesa, saya boleh cadangkan kepada anda, cubalah cari Civic Type R. Sebab saya dah pernah try sebelum ni, Civic Type R tu lagi balance, dia punya penawaran tu lagi selesa, and transmisi manual brother. Tapi bagi mereka yang tak suka transmisi manual, AMG A35 ni cukup sesuai anda gunakan seharian. Jadi sekian dahulu daripada saya, Hanif Suhaib, Kalitarotmai. Assalamualaikum. Jangan lupa subscribe channel kami dan tekan butang loceng supaya anda tahu bila video baru kami akan muncul.